اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله وسلم عليه نبينا رسول الله وشافعنا حبيب الله ومولانا خليل الله عليه صلاتنا يا والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang dikasihi pengurusi majlis Ustaz Ahmad dan yang dihormati lagi dikasihi Ustaz-Ustaz yang datang daripada jauh, dimaklumkan daripada Negeri Sembilan, Baitil, daripada Tahfidz Baitil Quran wal Hadis dan tak lupa kepada sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang sudi datang ke madrasah ini dengan niat yang baik, semata-mata untuk meninjau dan menziarahi tempat pengajian yang masih ada di akhir zaman ini sikit-sikit. Semoga perbuatan dan kelakuan yang kita buat, yang dibuat, semoga dirahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu, saya sebagai tuan rumah mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada rombongan yang datang dari jauh, daripada Negeri Sembilan, lagi Kuala Lumpur, jauh-jauh. Semoga tiap-tiap langkah kita langkah tak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam masa yang singkat ini, cubalah kita renungkan hadis Nabi SAW yang Nabi bersabda kepada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, julusuka fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min itqi raqabatin wa nazruka ila wajhil alim khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah wa salamuka lil alim khairun laka min alfi ibadatin. Yang bermaksud
Nabi bersabda kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, duduk kamu dalam majlis ilmu, contoh macam kita duduk pada pagi ini, pada tengah hari ini, walaupun kamu tidak menulis, kamu tak pegang pen, kamu tak tulis satu huruf pun, kita cuma semata-mata mendengar, lebih baik daripada kamu merdekakan 1000 orang hamba. Semata-mata kita dengar kuliah-kuliah, tazkirah, mana-mana menjadi ilmu, lebih baik daripada kita merdekakan 1000 orang hamba. Dan pandang kamu pada orang yang wajah orang alim itu lebih baik daripada kamu sedekah 1000 unta, 1000 kuda di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kamu salam kamu pada orang alim itu lebih baik daripada 1000 ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau di antara 1000 tahun ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau di antara ganjaran kita berada dalam majlis ilmu, majlis kuliah, majlis tazkirah, atau majlis malam-malam majlis, tak semestinya kita ada kitab, dengar pun tak apa. Hadis Nabi yang lain, Nabi kita bersabda, kunna aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban lahum pada takun khamisan fatahri. Yang bermaksud, hendaklah bentuk dirimu menjadi orang yang alim, ataupun tak jadi orang alim, jadi orang yang belajar, ada kitab apa semua. Kalau tak boleh belajar, mustami'an, jadi orang dengar pun tak apalah. Kalau tak boleh dengar pun tak apa, sebab kita uzur, nak mai surau tak boleh, masjid tak boleh. Muhibban, orang kasih pada orang menuntut ilmu pun cukuplah. Alim yang kamu jadi orang yang kelima. Orang kelima ialah tidak semua tak mengajar, tak mengaji, tak mendengar, tak kasih. Yang adanya sifat tak suka, atau nama dia satu perbuatan yang menyebabkan akan binasa orang-orang yang tersebut. Atau di antara benda-benda yang perlu kita renung, semoga-moga menjadi satu amalan kita semasa hidup dalam dunia yang sementara waktu ini. Kita, sebab kita hidup dunia ini sementara waktu, semata-mata di samping kita hidup, kita mencari satu benda yang boleh membantu kita di alam akhirat dengan mencari saham-saham pahala yang banyak. Semoga tidak menyesal di alam akhirat besok. Kita ziarah pondok-pondok orang-orang yang alim-alim ulama, satu perbuatan langkah yang baik. Dan hadis Nabi yang lain, Nabi kita bersabda, man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akrama Allah, wa man akrama Allah fama'wahul jannah. Sesiapa yang memuliakan orang yang alim, sesungguhnya telah memuliakan daku. Nabi kata, siapa-siapa yang mulia akan daku, sesungguhnya dia telah memulia akan Allah. Sesiapa yang mulia akan Allah, maka tempat kediamannya ialah syurga. Itu di antara maksud hadis Nabi SAW. Oleh itu kita kena sentiasa memuliakan alim ulama di mana-mana, banyak di mana-mana kita jumpa, kita mulia. Mudah-mudahan kita tidak terlepas daripada
peluang yang dijanji oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis yang lain Nabi kita bersabda, dan hadis Nabi Allah wahyu pada Nabi Allah Musa alaihi salam. Allah berfirman dengan hadis qudusi, ta'allamil ilma wa'allimhu ta'allamil ilma fa'allimhu an-nas fa inni munawwirun li muallimil ilma wa muta'allimi quburahum hatta la yastawhishu di makanihim. Maksudnya Allah berfirman kepada Nabi Musa AS, Allah kata, belajarlah olehmu akan ilmu, kemudian ajarkanlah akan manusia. Sesungguhnya aku menerangikan kubur orang-orang mengajar ilmu dan orang belajarnya akan kubur-kubur mereka itu, sebab tinggi maqam mereka itu isi Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara hadis-hadis yang memberi fahamkan kelebihan kita mencari ilmu dan keutamaan mencari ilmu, sebab ilmu tanaman satu imam seperti imam, beramal adalah seperti makmum. Itu sebagai satu benda yang kita nak amalkan, kita cari ilmu, kita nak amal satu benda, satu perkara yang disebut oleh seorang setengah-setengah pada waliullah. Disebut bahawasanya sekiranya ada seorang laki-laki, seseorang dia menyebut kalimah la ilaha illallah semenjak daripada dia hidup sampai habis umurnya, sampai akhir umurnya, sampai tiup sangkakala. Ada satu orang lagi laki-laki seorang yang lain, dia sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Sekali, satu riwayat dia ketiga kali. Seorang yang kedua dia menyebut kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Orang pertama tadi dia sebut kalimah la ilaha illallah daripada awal dunia sampai akhir dunia. Yang kedua dia sebut kalimah tersebut, kalimah yang tak sah, dia sebut kalimah fi kulli lamhatin adada ma wasi'ahu ilmullah sekali. Dan saya menyamai yang sekali itu daripada zikir biasa daripada awal dunia sampai akhir dunia. Itu di antara ganjaran kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Itu kita bolehlah kita beramal. Kalau kita dah beramal, kekalkan amal tersebut. Kalau belum beramal, kita boleh mula beramal. Satu langkah yang baik sebagai saham yang boleh kita jadikan sebagai satu bekalan yang kita boleh bawa ke alam akhirat, dengan syarat niat kita semata-mata untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala, semata-mata tidak ada niat-niat yang lain. Antara benda yang patut kita amalkan. Satu lagi benda yang patut kita amalkan, riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anhu daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda,
sesiapa yang amalkan 5 kali dan dia mati pada hari tersebut, mati atas tilamnya, dah tuliskan mati syahid, pahala syahid, walaupun dia tak pergi perang, tapi dapat pahala syahid. Iaitulah amalannya, iaitu Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Tiap-tiap hari 25 kali, satu waktu 5 kali. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Hai Tuhanku, berkatlah dirimu pada ketika mati dan ketika selepas pada mati. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Kita baca tiap-tiap lepas sembahyang 5 kali, sehari semalam 25 kali. Sekali dia mati di atas tilamnya, Allah catatkan pahalanya, pahala orang yang mati syahid, walaupun dia tidak pergi berperang dengan musuh sekalipun dia. Atau dia antara benda-benda yang patut kita amalkan semasa hidup dan dunia ini. Dan banyak lagi amal-amal yang lain, cuma nak cerita sebahagian-sebahagian, benda yang tak panjang, benda yang pendek-pendek. Mudah-mudahan dapat kita amal terus, supaya tak susah-susah, mudah-mudah. Yang tadi pemuda, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Yang kedua pemuda, Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Itu di antara amal yang baik sangatlah kita amalkan sebagai bekalan yang Allah kata, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, sebab bekal itu adalah takut pada Allah, pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu rasanya terkadang nampaknya tazkirah ataupun tausiah tengah hari ini, semoga-moga dapat juga sikit-sikit yang boleh kita jadikan sebagai satu amalan semasa hidup kita dalam dunia ini, dan boleh kita hebah-hebahkan pada adik-adik, keluarga-keluarga kita, anak-anak kita. Moga-moga sama-sama beramal mutiara-mutiara yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditinggalkan oleh ulama-ulama kita. Itu sebelum saya sudahi, bagi pihak saya mengucapkan juta terima kasih sekali lagi kepada rombongan yang datang daripada Negeri Sembilan dan juga Kuala Lumpur dan lain-lain tempat. Mengucapkan juta terima kasih yang setinggi-tingginya sebab sudi datang di tempat di sini yang tidak begitu sempurna. Macam mana untuk menghilangkan penyakit was-was dalam hati kita, nak hilang penyakit was-was macam mana? Muslimat Soalannya, macam mana menghilangkan sifat was-was dalam hati? Yang was-was ni dia banyak macam. Salah satunya kita amalkan wal awwalu wal akhir wal zahir wal batinu. Apa dia sambungan tu? Wa huwa bi kulli syai'in alim. Baca ayat tu, kemudian kita tiup di dada kita. Wal awwalu wal akhir wal zahir wal batinu wa huwa bi kulli syai'in alim.
baca ayat tadi ni, kita boleh tiup di badan kita, insya-Allah lama kelamaan hilang memiliki was-was. Dan satu lagi, untuk hilangkan was-was, banyak di antaranya kita banyak zikir, banyak-banyak, insya-Allah lama kelamaan Allah hilangkan penyakit was-was dan was-was tadi ni, insya-Allah. Hal itu sekatalah nampaknya. Ya. Macam mana nak elakkan seluruh rasa, macam nak buat maksiat tinggal mata pakai jaga. Betul. Satu soalan yang lain iaitulah bagaimana cara untuk menghilangkan perasaan kita inginkan akan melakukan dosa-dosa. Ikut dalam kitab yang lain dia sebut, dia kata banyakkan zikir hingga hilang perasaan kasih pada maksiat tadi. Zikir, banyakkan zikir sampai banyak-banyak, sampai hilang perasaan kasih pada benda-benda yang dosa. Bagi banyak yang kita banyak tadi ni, berdiri, sebut nama Allah, duduk sebut nama Allah, berbaring sebut nama Allah, banyak-banyak, insya-Allah lama kelamaan dia makin hari makin hilang, makin hari makin hilang. Seboleh-boleh itu kita panggil zikir, itu zikir yang ada, yang kita terima lah, yang kita ambil ijazah mana-mana lebih baik daripada zikir yang tidak ada ijazah mana-mana lah. Zikir insya-Allah lama kelamaan makin hari makin hilang, makin hilang. Cuma kita kena istiqamah, kekalkan tiap-tiap malam. Kalau kita makan ubat tu, tiap malam makan ubat, lama-lama sembuh. Kita nak balik ubat hati kita balik. Yang paling baik baru untuk Ya. untuk yang kemudian zikir paling baik itu setiap hari. Zikir paling baik yang tadi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi bilam hatin wa nafasin adada wasi'ahu illallah. Paling kurang kita baca lepas sembahyang 3 kali. 3 kali. Atau benda-benda yang sangat baik. Dengan taklimat macam mana? Tarikat. Tarikat Samania. Ya. Dia pergi ke orang tu, kata dia dah pegang pada satu tarikat. Ya. Kemudian dia dengar pada lain punya guru lain, tarikat guru lain, boleh. Mana kata dia Tapi dia amal ada satu tarikat. Ya. Samania ke Kita punya semacam data baru lah. Ambil barakah boleh. Kita panggil ambil barakah tu boleh. Kita amal satu saja, yang ni cuma ambil tabaru, ambil keberkatan. Cumanya lebih, kalau ikut dalam kitab lain sebut, dan lebih baik tu ada yang buat satu. Kalau yang banyak tu bagi orang yang mampu. Mampu. Sebab bila banyak takut dia tak mampu buat banyak-banyak. Sebab itulah di awal-awal tu belum ambil tarikat mana-mana, jangan istikharah. Istikharah dulu sampai lama, sampai seminggu.
lebih lagi kadang sampai 9 lama, sampai 2 minggu, sampai sebulan, nak bagi pasti yang nak tarekat yang sesuai untuk diri kita masing-masing. Dia tak boleh kita panggil ikut kawan-kawan, tak boleh pakai istikharah minta pilih pada Allah. Allah bagi mimpi ataupun dia dalam hati, baru kita boleh ambil mana-mana tarekat. Ada soalan lagi boleh baca. Yang pertama dia tanya bagaimana untuk istiqamah dalam beramal. Yang kedua, boleh tak solat hadiah untuk jenazah yang solat hadiah? Ya. Masalah yang pertama, masalah ini Macam mana untuk istiqamah dalam istiqamah. Jadi untuk istiqamah dalam amal, iaitulah mula-mula dia kena paksa beramal, paksa. Lama-lama dia jadi menjadi satu kebiasaan. Jadi satu kebiasaan, dia akan menjadi istiqamah sampai dia akan rasa manis. Contohnya macam orang biasa makan kedai tarik. Sebab apa dia sentiasa pergi kedai? Pagi dia pergi, sekali tengah hari dia pergi pula. Setiap hari bulan dia sentiasa di kedai tu, pusing-pusing duduk di kedai tu lah. Makan apa tu? Makan teh tarik. Sebab apa? Dia istiqamah makan teh tarik. Sebab apa istiqamah? Sebab dia telah manis. Dia manis, bila dia manis, dia tak akan tinggal, maka jadilah istiqamah. Mula-mula dia kena paksa diri. Bila paksa diri, lama-lama dia akan satu kebiasaan. Jadi satu kebiasaan, lama-lama dia akan menjadi istiqamah. Kekal tu dia kena buat lama masa. Yang tiganya itu sembahyang sunat hadiah, boleh. Banyak kitab sebut sembahyang hadiah ni boleh. Bagi orang hidup untuk hadiahkan pahala boleh, hadiah sembahyang boleh, hadiah Quran boleh, semuanya boleh. Yang tak boleh bagi orang telah mati, tak boleh dah. Bila mati anak Adam, putus amalannya kecuali 3: sedekah jariah sampai, doa anak yang soleh, ilmu yang diambil guna daripadanya. Tapi kalau kita bagi kena amal orang hidup, nak hadiah pahala pada orang mati boleh. Banyak-banyak kitab sebut hadiah pahala Quran boleh, hadiah zikir boleh, baca hadiah sembahyang boleh. Tak ada masalah, kita bagi boleh. tahap kesabaran. Jadi tahap kesabaran Nabi Muhammad terlalu tinggi lah. Ya. Bagi manusia ni, kesabaran tu tahap ke mana? Adakah sampai masa saya kita merendah diri dan kadang-kadang kesabaran ni bukan kemadan. Tak mana kesabaran? Dia jangan dituduh dia tak tahu hak mana kesabaran tu. Macam mana dalam Islam kesabaran hak? Saya kita tengok Nabi SAW tu tahap kesabaran dia terlalu tinggi. Ya. Sehingga dia masa dia sujud pun orang letak pakaian yang paling khusus atas pun tak sabar. Ya. Jadi sebagai kita umat Nabi tak mana kesabaran kita boleh. Ya. Ada orang kata ada tahap tertentu dia tak boleh. Dan ada tahap padan. Ya. Terima kasih. Jadi masalah kesabaran ni di atas kurniaan Allah. Ada yang kurnia tinggi, ada yang tak sampai. Ikut ada kesabaran ikut pemberian Tuhan lah. Siapa yang Allah bagi tinggi, sifatnya tinggi kesabaran ni. Kalau Allah bagi rendah, dia tak ada sabar. Tengah orang dia kata aku tak boleh, sekali dua tak boleh, setengah orang sampai 10 kali tak bagi. Aku tak boleh, dekat 2 boleh, 3 tak boleh.
Tengah orang tu 10 kali tak apalah, alhamdulillah. Sebab apa? Dia pandang semua juga itu daripada Allah, ada kebaikannya. Dalam bala tu ada mengandungi nikmat, dalam bala ada nikmat. Kadang-kadang nikmat ada bala. Bila sabar tu ada ganjaran yang tinggi insya-Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang sakit, kadang-kadang dia demam, dia minta tambah demam lagi. Sebab apa? Sebab demam tu nikmat, dia boleh gugurkan dosa dia. Alhamdulillah. Tengah orang tak boleh dah. Mereka tahap kesabaran tidak sama, mengikut tahap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Pemberian Tuhan dan mengikut keadaan persediaan kita pada Allah. Siapa yang persediaan tinggi, dapatlah tinggilah kedatangan nikmat Allah tu tinggi. Siapa yang kurang persediaan, maka kuranglah pemberian Allah terhadap diri dia. Tak samalah. Tengah-tengah orang tu sampai tangan dah kudung, kaki kudung, tak ada apa, tapi dia syukur pada Allah lagi. Alhamdulillah, Allah bagi masih hati ingat pada Allah, walaupun tangan dah kudung, kaki kudung, syukur lagi pada Allah. Masih syukur lagi sebab apa? Dia pandang itu sebagai dugaan Allah untuk mengangkat maqamnya sisi Allah Subhanahu wa taala. Tengah orang pening persik sikit pun dia mengeluh dah. Ada kita apa ni? Ada. Ada. Kita katalah perbincangan kita pada pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan kita datang lagi. Datang lagi menziarahi pondok-pondok yang jauh ni, yang tidak begitu sempurna keadaannya. Sebelum saya sudahi, ingin memohon kemaafan sekiranya terdapat kekasaran dalam cakapan tadi dan terdapat kurang layanan terhadap tetamu yang datang berjauh kepada muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan kita harapkan mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala dalam tiap-tiap gerak-gerik kita. Moga-moga tak disia-sia oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dia tu? Banyak. Itu kita apa dia? Apa dia? Panjang. Soalan yang rasik itulah, saya minum ayak kolah di pondok Haji Wahab tanpa minta izin. Tak apa ayak tu. Ayak kolah ni dia wakaf. Wakaf tidak ada masalah. Kebiasaannya dia tak ada masalah apa, semua wakaf semua. Cuma yang tak boleh kita panggil macam nak basuh motor, tak boleh macam basuh kereta, sebab ni wakaf untuk benda-benda lain, untuk buat ambil wudu, nak minum tak ada masalah. Baiklah, satu benda yang pertanyaan yang bagus semuanya. Semoga-moga dirahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu agak rasanya tak ada apa-apa lah nampaknya. Cuma yang harus tadi kita baca Fatihah, hadiah Fatihah Rasulullah, sahabat-sahabatnya dan ulama-ulama muslim sekalian, min alihi wa ashabihi awliya Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amaka wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa li sultanik. Allahumma salli salatan tunjina biha min al-afat. تقضي لنا يا الله من الحاجات وتطهرنا بها من السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها في الغاية من طرف الحياة وبعد الموت وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولمشايخنا المسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة لا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة لا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله على آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang mana ini adalah belajar usaha kita dalam proses
ziarah ulama kita, yang mana kita tahu di daerah kita ni, di negeri kita ni banyak ulama yang ada pondok-pondok pun banyak. Kawasan kita kata kawasan ni pun ada beberapa biji. Kawasan Bali saja kita tak banyak yang kita, cuma kita memilih beberapa tempat sahaja sebagai rawatan kita sepanjang 3 hari. Bermula pada semalam kita bertolak daripada Negeri Sembilan, kemudian hari ini kita sampai, kita dah ziarah ke Ibu Sina Ustaz Nazim tadi, alhamdulillah. Kemudian kita singgah ke Tebu Awang Lanai tadi, Awang Lanai. Kemudian kita disinggalkan, insyaAllah lepas ni kita akan ke makam Tunggu Haji Saleh dan Tunggu Haji Osman dekat Sik Sungai Pau. Jadi untuk esok insyaAllah ada beberapa lagi yang kita adakan lawatan untuk guru sepanjang Istiarah Penang dan juga Al-Islam. Kemudian insyaAllah kita akan melawat kembali ke Penang. Untuk guru itulah yang kita buat. Program ini kita buat sebagai satu usaha lah, dakwah dan juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama dalam bersama untuk ulama lah, mengenali ulama dan juga menyayangi ulama, yang mana kita tahu bahawa ulama ni adalah waris Nabi, dan kita harapkan syafaat yang boleh kita dapat, kita tumpang di akhirat insyaAllah. Itulah mudah-mudahan usaha kita ini adalah satu langkah untuk lebih mengajak lebih ramai orang untuk bersama-sama dalam bersama dengan ulama. Hari ini ramai lagi kita agak yang Islam untuk ke mana, ulama belum tentu lagi. Islam kita tak tahu ke mana, ulama lagi tak kenal. Kalau Islam jadi tak kenal, ulama lagi tak kenal. Tapi alhamdulillah syukur kepada Allah Ta'ala telah memilih kami pada hari ini untuk mendekati ulama. Itu yang kita harapkan. Kita harapkan doakan mudah-mudahan program perjalanan kami ini terus berjaya, esok dan juga lusa, dan selamat sampai ke Negeri Sembilan balik. Itu sajalah yang masyarakat. Wakil kami sekali lagi, saya wakil Departemen Ulama Hadis dan juga seluruh rombongan pada hari ini mengucapkan terima kasih dan jazakallahu khairan jazak kepada tokoh dan semua yang menyambut kami pada hari ini. Itu saja. Aku lihat dan astagfirullah wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pengaji, pondok pengaji ni. Sebab dia ada ni. Ada pocukang. Pocukang. Bilik nak di mana masuk? Tengok bawah tu, bilik bawah. Ada yang pondok lain, pondok entar dah lama tengok. Ni seorang. Ziarah. Okey. Satu apa ni bawah ni bilik ni duduk rumah ni duduk seorang. Ada atas. Oh ada atas. Kat bawah dia buat tempat dia ni. Iya, buatnya buat sumber ni lah. Dia tengah tenang tu. Sini. Makan masak ni yang. Bilik abang pula. Ni Ustaz buat dengan bawang satu. Makan Ustaz buat, Ustaz pergi bagi kayu buat sendiri. Boleh tak? Ada masalah. Simple saja. Semua boleh buat. Simen ada.